wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup selepas mati. Dan sebaik-baik bekal tadi tidak ada lain, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kita dengan sebaik-baik bekal, itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulangan, takwa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor 1, Nabi SAW sebut takwa al-yuta' falyusa wa yuzkara falyunsa wa yushkara falyukfarat. Taat tak boleh engkar, ingat selalu pada Allah, jangan lupa. Syukur selalu apa yang Allah takdir, apa yang Allah bagi, apa yang Allah rezekikan, buruk ke baik, senang ke sikit ke banyak, syukur. Inilah takwa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Hari ni line teruk ke telefon mana yang teruk? Line okey. Bil tak payahlah ni. Wifi. Alamak, tak connect lagi lah. Tak apalah. Tak apa. Ala kulli hal, kita sambung. Muka surat 5 kan? Alhamdulillah, improve banyak ni. Ramai yang dah beli kitab. Muslimat pun banyak beli dah kan? Maknanya memang berminat betul nak mati ni kan? Ya kan? Dah tajuk bab mati, tuan-tuan sanggup beli kitab. Memang nak mati betul kan? Boleh kata begitu? Kan? Mau tak mau tetap mati betul. Jadi tahniah lah. Kalau dekat dewan ni, satu tumpukan gemuruh dah ni. Okey, tuan-tuan, puan-puan, Allah Subhanahu wa taala, muka surat 5 kan? Menjelang kematian Huzaifah, betul? Macam mana? Oh, atas kan? Sedangkan orang-orang yang arif. Dah, entah tak datang kan hari itu. Covid. Memang Covid ni dia hilang ingatan sekejap. Sekejap. Dia pulih balik. Kan? Baik, insya-Allah ana pakai teropong jap. Cuma tidak ada buah kelapa. Baru sedap tengok. Okey, menjelang tu bawah menjelang kematiannya Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi ni. Huzaifah ibnu Yaman ni, tuan-tuan, dia ni seorang sahabat yang mati syahid di Iraq. Dia di Iraq. Salman ni dikebumikan di Iraq. Orang mati syahid ni macam mana jasad dia? Bal ahyahum. Mereka ini hidup, kata Allah. Dan mereka ni yurzaqun. Allah bagi rezeki. Dia duduk dalam kubur tu macam kita hidup. Cuma alam dia lain. Barzakh. Terpisah. Boleh faham ni? Dia hidup. Satu hari banjir besar berlaku di Baghdad. Mayat orang mati ni hancur ke? Okey. Orang mati. Hancur betul? Mayat orang syahid? Okey. Allah haramkan bumi daripada memakan jasad orang mati syahid.
So bila banjir, mayat ni timbul. Mayat timbul. Darah masih mengalir. Boleh macam kita luka, orang hidup. Darah masih mengalir. Syekh Abdul Karim Mudaris, seorang ulama besar Baghdad, Syekh Abdul Karim Mudaris kata, ini mayat Huzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi. Lalu dikebumikan balik bila air surut. Masya Allah, tabarakallah. Dia syahid bersama dengan maula dia, hamba dia, yang namanya Salim. Salim ni, bukan iklim Salim ni, tuan-tuan perempuan, Nabi sebut apa Salim ni? Nabi kata, ambillah Al-Quran daripada 4 orang. Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Okey. Ni orang yang Nabi suka dengan bacaan dia. Pasal apa tuan-tuan? Bacaan Abdullah bin Mas'ud sama macam Jibril AS baca. Masya Allah. Surah yang pertama dia hafal, Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman. Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ambillah Quran daripada Ubay bin Ka'ab. 2. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ataupun disebut sebagai sahibul Quran. Ubay bin Ka'ab disebut teman qarib Quran. Yang ketiga, Nabi kata ambil Quran daripada siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang keempat, Salim maula Abu Huzaifah, hamba sahaya kepada Abu Huzaifah bin Yaman ni. Huzaifah bin Yaman ni. Boleh faham ni? Salim. Dan mereka syahid bersama. Bila mereka jumpa mayat Huzaifah sedang tertiarap muka ke tanah, orang tengok sebelah tu ada mayat, sahabat-sahabat tadi itu mesti Salim sebelah dia. Dan mereka syahid bersama di Baghdad. InsyaAllah. Jadi, menjelang kematian Huzaifah al-Yamani, ataupun Huzaifah ibn Yaman, mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa. Maksud papa kita? Miskin lah. Kekasih datang, maksudnya nak mati. Dekat dah nak jumpa. Mereka mensifatkan, meletakkan Allah tu dalam jiwa, satu kasih sayang yang sangat tinggi untuk Allah. Boleh Yang sangat tinggi untuk Allah. Jadi tuan-tuan, jadi bila kekasih kita nak mati, seronok ke takut nak mati? Cuba jawab. Seronok kan? Tapi nak mati ke tak? Tak nak. Betul kan? Jadi betul ke kalimah kekasih kita tu? Mereka ni betul. Mereka ni bila perang, lari pergi depan tuan-tuan. Kalau tak dan musuh aku pancung, musuh pancung aku. Tak apa, janji aku nak jumpa Tuhan aku. Masya Allah. Ini kalimah yang keluar pada mulut para sahabat. Nak jumpa betul kekasih. Kita manjang doa minta panjang umur, betul? Betul ke tak betul? Macam tak betul je. Dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Huzaifah kata, tak ada untung langsung orang yang baru menyesal pada saat itu. Saat apa dah? Balaghatil hulqum. Bila nyawa sampai di balagha, sampai di hulqum, sampai di halqum. Baru nak menyesal, kata Huzaifah ibn Yaman, tidak ada untung orang yang baru menyesal saat itu. Boleh faham tak? Kenapa? Pintu taubat dah tertutup bagi dia. Allah dah tak terima taubat. Nanti kita akan jumpa muka surat 60 lebih. Tuan-tuan tahu, saat sakaratul maut ni, kita rasa dia sekejap je kan? Israel datang, lagi habis. Betul tak betul? Kalau tuan-tuan tengok YouTube hukum gantung Malaysia, hukum gantung, kan? Bukan tengok gambar di proses gantung, tak, yang tu tak ada. YouTube ni wartawan interview tukang gantung. Wartawan ni nama dia Syahrir Abdul Kadir. Dia wartawan pencen. Tapi dia memang waktu dia kerja, dia punya wartawan ni ada wartawan sukan, hiburan, ekonomi, politik, betul? Dia wartawan jenayah. Jadi dia ditugaskan kes-kes yang berprofil tinggi. Mona Pendi dia cover. Kan? Dia interview orang yang tangkap botak Chin.
Dia interview pegawai penjara yang kena tikam dengan botak cin. Tuan-tuan tahu tak botak cin? Tak tahu kan? Botak licin? Botak cin ni tahun berapa je bakal? 80-an. 80-an kan kes dia kan? Dia meletup 80-an. Dia nama dia memang gah tahun 80-an. Kan? Dia seusia belasan tahun dia dah terlibat dengan gangster, dengan apa namanya, kongsi gelap. Botak cin. Tapi di luar perwatakan dia baik. Dengan orang ramai, dengan masyarakat dia baik. Sangat baik. Sangat baik. Tapi dia mempunyai jiwa yang memberontak. Tapi dia boleh kontrol jiwa di khalayak ramai. Orang tu hebat dia botak cin ni. Botak cin ni dia pernah berlakon sampai dia boleh letakkan diri dia macam orang gila. Waktu di tahanan Kemunting, dia kena di Kemunting, kan? Hospital kata dia gila. Pasal apa? Dia ambil air kencing dia sendiri dia minum. Dia nak akal dia nak lepas. Tapi pakar psikiatrik, doktor India masih hidup doktor tu. Doktor tu kata dia tak gila. Doktor tu dapat track dia tak gila. So bawa ke penjara sekarang, jangan biar dalam hospital, bahaya. Botak cin. Botak cin ni hebat, tapi tak apa lah. Itu tak dalam kitab, tak hebat, cerita panjang. Rugi masa tuan-tuan. Dah mari jauh tak? Tapi gantung ni tuan-tuan, proses matinya pesalah yang digantung hanya beberapa saat saja tahu. Beberapa saat. Boleh faham Hukuman gantung kita, tanah air kita, antara yang terbaik. Bukanlah kita nak sebut gantung itu baik. Pasal dia memang tak syar'i, betul? Syar'inya pancung. Tetapi dalam seluruh dunia, kita antara yang terbaik. Pasal apa? Paling cepat mati. Boleh? Saddam Hussein digantung, leher dia hampir putus. Hampir putus. Maknanya Saddam Hussein ni mati kerana terjerut. Kita, pesalah kita mati bukan sebab terjerut, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tak pergi gantung. Bukan sebab terjerut. Sebab apa, tuan-tuan? Dia ada seketul tembaga dekat tali gantung kita tu. Seketul tembaga, bila tarik lantai, kaki mana dia jatuh, dia tersentap, dagu terdongak. Begitu betul? Ada seketul tembaga, fungsi tembaga tu akan mematahkan tulang leher. Padam terus. Mana kom, habis. Boleh faham Tuan, maknanya anak nak sebut di sini, menyesal saat tu bukan nak cerita orang gantung tu. Okey, nak cerita saat kematian tu terlalu boleh faham Boleh faham terlalu singkat saat kematian. Betul tak betul? Tetapi tuan-tuan, di alam ghaib, dalam sedetik tu berlaku banyak benda. Nanti kita akan jumpa di muka surat 60 lebih. Harap-harap tuan-tuan tak mati lagi lah. InsyaAllah amin Betul, kita semua mati kan? Tapi harap tuan-tuan dululah daripada anak. Apa yang berlaku antaranya tuan-tuan, Allah buka hijab, kita nampak tempat kita syurga atau neraka. Masa tu tuan-tuan, ni kiri kanan malaikat ni datang tunjuk catatan kita. Masa tu kita rasa sekejap kan? Tapi dia ni memandang macam-macam dia tengok. Amal buruk zaman muda, zaman muda dia ronggeng kelab malam, dia pernah berzina kalau dia tak bertaubat. Dia minum arak kalau tak bertaubat. Kalau dia kaki judi nombor ekor, dia tak bertaubat. Ni belah kiri tunjuk. Belah kanan tunjuk sikit lah. Mari solat pun masa bulan tarawih, bulan Ramadan tarawih. Contoh. Boleh faham Masa tu dia nak bertaubat. Allah tak terima dah. Walaupun kita nampak pada zahir sekejap kan proses kematian kan. Tapi saat tu macam-macam si bakal mayat ni ditengok. Maka sebab tu kata Huzaifah bin Yaman, saat tu baru nak menyesal, tak ada faedah. Tak ada faedah. Nak menyesal sekarang. Boleh faham Nak menyesal bila? Sekarang. Macam air gaul lah, tak minum menyesal tuan-tuan. Jadi minum sekarang. InsyaAllah. Tuan-tuan. Cerita buat mati pun buat lawak lagi ustaz ni. Bismillah.
Masya Allah, tabarakallah, sedap. Kan? Ya Allah, kata Huzaifah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu denganmu. Masya Allah, tabarakallah. Huzaifah ibnu Yaman. Boleh faham tak? Permudahkanlah kematianku, biar aku segera jumpamu, ya Allah. Pasal aku memang nak jumpamu, ya Allah. Nak jumpa dengan engkau, ya Allah. Agak-agaklah tuan-tuan. Kita ni nak jumpa kan takut jumpa. Huzaifah dia ada satu doa lagi tau. Nah, di belakang. Dia ada satu doa yang ditinggal kepada kita yang kita boleh amal. Setiap pagi bangun tidur. Tuan-tuan bawa nak catat boleh. Anda buka. Takut terkurang patah perkataan doa Huzaifah tadi. Okey. Satu pagi, dia kejut Ibnu Mas'ud. Oh, Masya Allah. Kita dengar dua nama ni sembang, rasa hebat. Dua-dua ni sahabat besar Nabi tau. Catat doa ni lah. Catat doa ni lah. Dua-dua ni sahabat besar Nabi. Seorang Huzaifah. Huzaifah ni apa kelebihan tu tuan-tuan? Dia tengok muka tuan-tuan, dia tahu ikhlas ke munafik datang kuliah. Huzaifah bin Yaman. Dia boleh kenal air muka orang. Bila Nabi SAW sebut begitu, Sayyidina Umar orang pertama pergi jumpa dia. Huzaifah, tolong tengok muka aku ni munafik ke tak? Sayyidina Umar kan. Huzaifah kata, kamu ikhlas, kamu tak munafik ya Umar. Tapi fitnah bermula dengan kamu. Apa maksud? Pembunuhan terhadap orang Islam. Kan Sayyidina Umar mati dibunuh. Sampai hari ni, betul? Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, bermulalah pembunuhan terhadap orang Islam. Betul ke tak betul? Huzaifah sebut. Jangan main, dan ini kelebihan yang ada pada para sahabat. Jadi dia kejut Ibnu Mas'ud bangun pagi. Dia tegur lah. Dia kata, waktu apa sekarang ni? Ibnu Mas'ud kata, tengok, dah cerah kan, nak siang. Kemerah-merahan. Pagilah. Kan? Apa nama ni? Matahari naik. Sunrise. Cewah. Kan? Huzaifah pun berkata, aku berlindung kepada Allah dari perjalanan pagi yang menuju ke neraka. Boleh faham tak? Anda faham tak maksud Huzaifah? Bangun pagi di samping doa bangun tidur. Betul? Aku berlindung dengan Allah dari pagi-pagi dengan perangai, perbuatan, amalan ahli neraka. Aku berlindung pagi-pagi daripada jalan menuju neraka. Kalau kita sebut amalan ahli neraka, orang nampak kaki judi, kelab malam, arak, disko, zina, rasuah. Itu orang nampak amalan ahli neraka. Tapi kalau kita sebut jalan ke neraka, apa yang tuan-tuan nampak? Ada orang dia bangun pagi nak pergi kerja, betul? Dia bukan kaki judi, bukan kaki disko, bukan kaki perempuan, bukan kaki arak, isap dadah, bukan. Tapi dia bangun pagi nak pergi kerja, dia tak solat subuh. Betul ke tak betul? Tuan-tuan, dia mulakan hari dia dengan jalan ke neraka. Betul ke tak betul? Ini Huzaifah tinggalkan doa ni pada kita, tuan-tuan. Anak skip ni, muka surat jauh ni, tuan-tuan, bukan takut apa, takut tuan-tuan tak dan, mati dulu. Tuan nak bagi awal-awal tu. Anak insyaAllah panjang umur lagi lah. Amin. Boleh? Ya? Gurau-gurau juga kan. Mati sungguh. Mati tetap mati. Kukuk mana pun mati. Betul? Aku berlindung denganmu ya Allah daripada pagi jalan menuju neraka. Ada orang dia bangun pagi, tuan-tuan. Ada orang dia bangun pagi tak solat satu bab, tuan-tuan. Pergi kerja tak tutup aurat. Sepanjang hari itu jalan ke neraka. Ini yang Huzaifah tinggalkan kepada kita. Faham tak faham ni? Ini tuan-tuan. Boleh ya? InsyaAllah. So kita patah balik pada muka surat kita.
Jadi di sini kita boleh memahami bila seorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, sepatutnya hakikat orang bertaubat dia dah tak takut akan kematian. Ini yang Imam Qurtubi sebut, tuan-tuan. Imam Qurtubi kata apa? Kita ni, sekarang ni kita bertaubat, kita ingat dosa lampau, betul? Masa ni kita takut kan? Takut apa? Takut dosa Allah tak ampunkan. Takut amal ada yang Allah tak terima. Setuju tak ni? Imam Qurtubi kata, masa ni kita apa dia yang kita harap? Rahmat Allah. Kita tak ada harap lain. Kita harap rahmat Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu, kau gunakan aku keampunan, kemaafan. Betul ke tak betul? Sebab tu doa, tuan-tuan, dalam bab minta ampun dengan Allah ni, doa yang sangat banyak Nabi tinggal kepada kita. Tuan-tuan, bangun pagi, qiyamul lail, tahajud, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Apa benda yang Nabi tinggalkan doa, tuan-tuan? Doa macam-macam. Tapi bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku bangun di saat 1/3 malam dengar ayam berkokok," betul kan? Dengar ayam kokok ni apa maksud? Siapa boleh jawab? RM50. Duit surau. Apa maksud ayam berkokok 1/3 malam yang akhir? Masya Allah, tabarakallah. Boleh saya cek? Malaikat turun. Ayam tadi nampak malaikat. Boleh? Sunat bela ayam. Jangan duk ingat makan ayam je. Ayam berkokok 1/3 malam akhir, dia nampak malaikat, makcik. Dia nampak malaikat. Kalau anjing menyalak, nampak setan. Kadang-kadang kita lalu pun dia salak. Dia nampak kita tu macam setan dah. Dia kata, "Mangkuk ayun ni balik dah." Dia kata. Kan? Ni jenis hidup tak ingat mati, tak semayang, dia kata, dia tegur. Dia kata, serupa ni, dia kata, tanduk pun dah ada, dia kata. Boleh Anta maksud Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Nampak malaikat. So bila kita bangun, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya, apa aku nak sebut, apa aku nak baca masa tu. Itu waktu terbaik tau. Malaikat ni turun sebab apa? Perintah Allah. Perintah Allah untuk ambil doa kita. Lalu Nabi kata, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, so engkau ni suka kepada kemaafan, maafkan aku ya Allah. Tu doa Nabi tinggal. Doa minta ampun. Waktu yang terbaik doa minta ampun. Boleh tak? Biasa dengar tak Imam baca? Yang kita jadi zikir selang tarawih kita. Betul kan? Itu doa Nabi tu. Bila Nabi minta? Pengkhususan dia. Lain-lain tak apa, sunat. Waktu 1/3 malam akhir, waktu paling mustajab doa. Minta ampun. Nampak tak? InsyaAllah. So, kata tuan kita, kata Imam Ghazali kita, rahimahullah ta'ala, jadi di sini kita boleh memahami, bila seorang yang bertaubat, masih merasa kurang suka atas kematian. Sementara, seorang yang arif, ini justru menyintai, merindui kematian. Beza, tingkatan ni beza. Imam Ghazali dalam bab ni memang dia punya kepakaran. Kan? Tahap-tahap iman orang ni, Imam Ghazali dia boleh kupah. Ilmu dia hebat. Itu orang biasa yang bertaubat, masih lagi tak suka kepada kematian. Pasal bertaubat kita ni kadang-kadang, bertaubat dengan musim. Bertaubat bila surah anjur qiyamul lail, dia marilah menangis. Pasal Tok Imam tu menangis. Bukan sebab dia ingat dosa. Tok Imam menangis, dia terkesan, dia pun menangis juga. Contoh. Betul tak betul? Balik esok, dia lupa semalam dia bertaubat. Dia buka Facebook, orang duk mengata, dia pun join sekali. Betul ke tak betul? Dia buka WhatsApp group, orang mengata, dia pun join sekali. Jadi orang macam ni, kata Imam Ghazali, dia masih tak suka akan kematian. Tetapi orang yang arif, yang kita sebut arifin billah. Ada orang nama arifin?
Dalam ni? Apa maksud arif? Arif orang yang mengerti. Kita masuk mahkamah yang arif kan? Kan? Sementara orang yang arif justru menyintai dan rindu akan kematian. Boleh? Dia memang tunggu mati. Tuan-tuan, ada satu benda yang Nabi tinggal pada kita. Siapa tahu apa kelebihan kita baca ayatul kursi lepas solat fardu? Pasal semua tahu. Hadis Imam Bukhari ni. Siapa tahu kelebihan baca ayat kursi lepas solat fardu? Jangan tinggal tahu. Siapa tahu? Tapi Nabi letak syarat, mesti lepas solat fardu. Tak kisahlah nak susun terbalik, lintang pukang depan dulu ke belakang dulu, tak kisah. Janji baca. Apa kelebihan dia? Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi kata, siapa membaca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, okey, tidak ada yang menghalang dia untuk ke syurga kecuali mati. Mati. Ini mati tau. Ni botol ni mati. Gelas ni syurga. Boleh faham? Ni kita. Nak pergi syurga kena lalu mati. Faham? Penghalang dia hanya kematian. Orang yang tak lekang ayat kursi lepas solat fardu, Nabi kata. Maknanya dia kena solat. Tak boleh tinggal solat. Boleh faham? So, orang yang yakin dengan benda ni, dia tak tinggal ayat kursi lepas solat. Boleh faham? Dia tak tinggal ayat kursi lepas solat. Boleh? Dia kata, inilah kekuatan aku untuk masuk syurga. Nabi dah sebut. Maka orang ni ternanti-nanti akan kematian. Faham tak faham? Boleh faham ni? Itu salah satu, itu baru satu. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, setiap amal kita bukan kalau boleh, kena boleh, mesti base dengan ilmu. Mesti kita landaskan dengan ilmu biar kita tahu kenapa kita buat. Baru kita rasa manisnya amal tadi. Boleh faham? Tuan-tuan puan-puan tahu tak? Kenapa i'tidal? Semua perpindahan rukun solat kita disendikan dengan takbir intiqalat, betul? Allahu Akbar, Allah. Semua Allah Akbar kan? Semua Allahu Akbar, betul? Kenapa i'tidal tidak Allahu Akbar? Apa bacaan i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Liman hamidah. Cerita dia begini tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Cerita ni hebat. Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dia berjalan nak pergi masjid ni. Jalan nak pergi masjid, ada orang tua kat depan. Ada orang tua depan. Boleh eh? Dia tak mau potong pasal hormat orang tua. Orang tua 3 silinder. Slow jalan. Orang azan. Sampai masjid, habis azan. Nabi, Allahu Akbar. Tak dan aku rakaat pertama dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Nak potong orang tua, takut biadab. Masya Allah, akhlak tuan-tuan. Boleh faham? Sampai masjid, orang tua tu kau naki. Tak masuk masjid. Pakcik. Rasulullah dah solat. Masuk lah. Aku Yahudi, kata pakcik tu. Bukan Islam. Allah, kalau kita menyesal tak potong. Kalau kita lah kan. Tak apa. Senang mereka pun masuk masjid. Masuk masjid. Allahu Akbar. Nabi masih rukuk. Mana sempat ke tak? Sempat tak? Sempat rakaat pertama. So, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus rukuk. Dan. Dia dan. Senang bakal lafaz apa? Alhamdulillah. Dalam rukuk tadi. Pasal dia sempat. Alhamdulillah. Dia puji Allah. Boleh faham? Senang bakal puji Allah. Nabi pun bangun. Sami Allahul. Allah dengar orang yang puji dia tadi. Allah jawab. Melalui lisan Nabi, Allah dengar orang yang puji dia tadi. Subhanallah. Tuan-tuan. Kalau kita tahu, dan malam ni kita tahu dengan izin Allah, i'tidal tu pun kita tunggu-tunggu. Betul ke tak betul?
Ni tak cerita tahiyat lagi tuan-tuan. Belum cerita tahiyat. Tahiyat ni memang skrip Rasulullah dengan Allah sendiri waktu Mi'raj. Masa di langit, Isra' Mi'raj, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu segala puji bagimu Rasul aku. Antara Allah dan Nabi saling jawab menjawab tu tahiyat kita tu. Tuan-tuan. Kalimah tahiyat ni kalimah yang sangat-sangat mulia agung. Allah puji Nabi, Nabi puji Allah. Tuan-tuan. Cicak pun bunyi. Boleh ini sebab Tuhan kata setiap amal biar dengan ilmu baru seronok, tuan-tuan. Baru seronok. Boleh insya-Allah. Sujud. Apa seronoknya sujud? Satu jawapan. Satu yang nak dengar malam ni. Apa seronoknya sujud? Tak dengar. Okey. Umum. Tepatnya, itulah waktu paling dekat si hamba dengan Tuhan dia. Waktu paling dekat kita dengan Allah, waktu sujud. Itu waktu paling dekat, tuan-tuan. So, maksudnya apa dia? Kita menghinakan diri kita, letak muka kita atas tanah. Betul tak betul? So, Allah suka hamba yang merendah diri, tuan-tuan. Allah tak suka hamba yang sombong. Allah suka hamba yang merendah diri. Dan waktu itulah Nabi kata, aksir doa fi sujud, perbanyakkan doa masa sujud. Sujud waktu paling dekat si hamba dengan Tuhan dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Tu kita beramal dengan ilmu, seronok ni. Sebaliknya kalau tak ada ilmu, kita akan lawan agama. Minta jauh ya Allah. Tak ada ilmu, kita akan lawan. Wa minan nasi ma yujadilu fillahi bighairil ilmi. Berapa ramai orang lawan aku sebab dia tak ada ilmu, kata Allah. Dia akan lawan Tuhan. Lawan Allah. Dia akan lawan agama. Dia akan hina. Macam-macam. InsyaAllah. Okey. Tetapi yang lebih tinggi darjat daripada si arif, daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Sebab segala sesuatu yang paling ia suka ialah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan. Tadi kita sebut orang yang bertaubat, dia masih takut mati. Orang yang arif, dia rindu akan kematian. Tapi yang lebih baik, dia serah segala-gala di sisi Allah kerana dia tahu Allah akan kerana dia meletakkan diri dia menyukai apa yang Allah suka. Dia meletakkan diri dia redha je apa yang Allah tentukan. Dia meletakkan diri dia terima je apa yang Allah takdirkan untuk dia. Orang ni terbaik. Boleh faham? Maknanya dia terus buka lapang dada dia. Apa saja yang Allah bagi aku terima. Ini orang terbaik, kata Imam Ghazali. Susah pun tak susah, gembira pun gembira, senang pun tak apa, kaya pun tak apa, sakit pun tak apa, sehat pun tak apa. Boleh faham? Isteri kedua Nabi Ismail, betul? Betul tak? Isteri pertama Nabi Ibrahim datang ziarah. Dia tak kenal Nabi Ibrahim ni pak mentua. Nabi Ibrahim tanya, macam mana hang hidup dengan Ismail? Alah, susahlah pakcik oi. Kan? Pergi mana tak tahu cara rezeki makan, balik lagi bukan ada apa pun. Allah, banyak lapak pada kenyang. Oh, dia ni cakap Kedah. Banyak lapak pada kenyang. Lena pun atas tikak mengkuang pakcik. Kemarin tolak masin. Hari ni tak tahu apa masin pula nak makan. Kok maknanya banyak komplain. Banyak komplain. Nabi Ibrahim kata tak apa. Sekali kalau me'eh balik, orang Kedah dia sebut me'eh. Sekali kalau me'eh balik, hang bagi tahu kan me'eh, tukar piai pintu ni. Tukar pintu. Apa maksud? Cerai. Tukar buat tu, tukar bini tu, tukar bini terus. Amboi. Kasyaf dah dalam bab ni. Cerai. Nabi Ismail balik. Babang tadi ada satu pakcik main. Nabi Ismail dapat tangkap dah ayah aku ni. Dia tanya apa? Dia tanyalah hidup lagu mana gini-gini. Saya bagi tahu lah yang hak betul. Saya bagi tahu hak betul. Begini sekian-sekian. Tu ke?
Habis, dia pesan apa? Dia pesan tukar pintu. Ya aku suruh cerai hang lah tu. Selang beberapa lama, Nabi Ismail kahwin baru. Banyak komplain. Kahwin baru. Nabi Ibrahim mai lagi sekali nak ziarah anak menantu. Nabi Ismail tak ada juga di rumah. Keluar memburu cari rezeki. Nak oi, mai. Mai tak ada pakcik. Mai pergi keluar pergi cari musangking. Musangking. Kan? Nah. Lepas tu, lagu mana hang duk dengan mai? Kan? Alhamdulillah lah pakcik oi. Kalau pakcik tengok lagu ni pun saya gembira, saya seronok. Mai bertanggungjawab, penuh kasih sayang. Yang tu pun cukup dah bagi saya. Kan? Kemarin kan masin, hari ni kan kering. Sama lah tu. Kan? Tapi syok 4 pinggan. Kan? Okey. Duk mai okey. Saya rasa cukup. Alhamdulillah. Mai balik lagi, hang beritahu jaga pintu ni elok-elok . Faham tak faham? Mesti mak faham dah, jangan banyak komplain sangat, lagi kena tukar pintu. Ni depa ni buat alasan nanti ni. Boleh faham tak? Maknanya apa? Ini yang Imam Ghazali sebut. Orang yang terima apa ketentuan Allah seadanya, orang ni terbaik. Faham? Dia bukan terkejar-kejar, nak tu, nak ni, tidak. Ataupun dia dah ada tu, dia nak lebih lagi, tidak. Sebab tu dalam kata-kata dia yang lain, Imam Ghazali disebut, kalau kita naik basikal, kalau kita nak bersyukur, tengoklah orang yang jalan kaki. Tengok orang jalan kaki. Kita akan bersyukur, aku ada basikal. Dia nak sampai market, mau setengah jam. Aku siap-siap 10 minit sampai. Betul tak betul? Dia bawa barang penuh tangan. Sampai rumah labuh terus tangan. Tak, aku ada bakul. Ada belakang apa dia tu? Carry. Lemak orang Sumbai cakap carry ya. Wah, macam ayat lu lah. Carry. Boleh faham tak ni? Betul. Kalau kita naik motor, tengok orang naik basikal, tengok orang jalan kaki, kita akan bersyukur. Tapi kalau kita naik basikal, tengok orang naik motor, manjang tak kena basikal kita ni. Tak puas manjang, tak cukup manjang. Kita naik Proton Saga, tengok orang naik Honda Accord. Boleh faham? Bila nak bersyukur? Bila aku nak Honda Accord? Dia tak tahu. Ada orang yang tak ada kereta. Boleh faham tak? Dalam satu kisah, Nabi Sulaiman AS, dia ada 100 ekor kuda. Hilang seekor. Hilang kuda dia seekor. Pekerja dia punya cowboy lah. Cowboy dia balik mengadu. Wahai Sulaiman, kuda kita hilang seekor. Cari betul-betul. Cari dah. Habis rata dah pergi cari. Kan? Share live location pun tak jumpa. Bubur GPS kat kuda pun tak jumpa juga. Nabi Sulaiman kata, jom kita cari. Cari, tak jumpa. Hilang seekor. Jibril AS datang. Kan? Wahai Sulaiman, Allah datang bagi tahu kat aku, suruh jumpa kamu. Kan? Kamu sibuk cari seekor kuda yang hilang, sehingga kamu lepas waktu beribadah kamu. Wahai Sulaiman, kamu hilang seekor. Lupakah kamu ada lagi 99 ekor. Faham tak faham? Faham ke tak ni? Ini sifat kita, tuan-tuan. Kadang-kadang satu benda tu yang kita nak sangat, benda kecil, tapi tak dapat. Kita lupa nikmat bertahun dah Allah bagi. Betul ke tak betul? Bertahun dah Allah bagi. Kadang-kadang satu benda tu kita tak dapat. Kita punya mengamuk, merajuk, kecil hati, left group. Dengan laki dia pun dia left group. Dia buka grup dua dia buka grup. Ada gitu tuan. Buka grup dia dua laki bini. Apa barang. Contoh, nah. Menggelak macam belakang. Boleh faham tak? Ini satu benda je. Dia lupa nikmat yang lain. Ini kisah betul. Nabi Sulaiman AS. Boleh faham tak? Ini tuan. Sebab tu orang yang terima apa yang Allah takdir, Allah tentukan,
Orang ni terbaik, kata Imam Ghazali. Isyak dah kan? Azan kan terus, anda lupa dah. Azan. Terus. Cuma tuan-tuan, anda tadi siang, tadi anda terlintas. Ini jujur anda cakap kat tuan-tuan. Tuan-tuan, anda datang jauh kuliah. Anda minta izin untuk extra sikit time kuliah. Boleh tak? Kalau anda kuliah macam setengah jam, tak berbaloi anda datang tuan-tuan. Extra time. Boleh tak? Sampai pukul 10? Tu dia. Tu bukan extra tu. Tu bateri padan terus tuan-tuan. Jadi, dia dah 8.43. Isyak berapa? 39. 21. 39 tu. Mana? 8.21. Jadi, pukul apa tuan-tuan nak bagi extra? 15 minit selepas isyak begitu boleh? Mana setiap kali lepas isyak, kita rajak 15 minit. Boleh tak? Jadi 21 campur 15. Lebih dah. Pukul 9 terus dah, senang dah. Boleh dah? Bagi puas hati sikit anda datang jauh. Kita, insya-Allah tuan-tuan. So pukul 9. Terima kasih banyak. Dah semua dikenang. Okey. So kata Imam Ghazali, tengoklah, tetapi yang lebih tinggi darjat adalah orang menyerah urusan kepada Allah sehingga dia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati. Tak kisah Allah bagi macam mana, aku terima. Allah tak miskin, aku tetap hamba. Allah bagi kaya, aku tetap hamba. Betul? Betul kan? Aku sihat, tetap kena solat. Aku sakit, tetap kena solat. Betul? Tak ada excuse kita sebagai hamba. Orang ni kata Imam Ghazali terbaik. InsyaAllah. Hujan, aku datang masjid surau. Ribut, panas, aku kena datang masjid surau. Tuan-tuan ingat tak beberapa tahun lepas, seorang Syiah di Bangi yang mati dalam sujud. Dalam 4 tahun kot, lebih kurang. Dia surau, bukan masjid. Surau je. Mati dalam sujud, tuan-tuan. Masya Allah. Dia bukan imam, bukan bilal, bukan penceramah. Tu Syiah je. Cuci tandas, pegang kunci. Betul tak betul? Mati sujud, tuan-tuan. Bila orang pergi tanya isteri dia, apa amalan dia? Dia kata, saya pegang kunci surau. Hujan ke ribut, saya kena buka. Kalau tidak nanti orang tak boleh berjemaah. Macam mana saya nak jawab? Masya Allah. Allahu Akbar. Dia fikir pada masyarakat, dia tak boleh jawab. Kunci di tangan dia. 2, setiap apa yang ustaz kuliahkan, jumpa orang dia akan cerita apa yang ustaz cerita. Hebat tuan-tuan. Ini orang yang Allah pilih. Tak kisah. Apa saja keadaan, aku tetap hamba. Sebab segala sesuatu yang paling ia suka ialah apa yang Allah suka. Tuan-tuan. Apa yang kita suka, kita wajib suka apa yang Allah suka. Ini orang terbaik, kata Imam Ghazali. Apa yang kita tak suka, adalah kita kena tak suka ya apa yang Allah tak suka. Boleh faham? Apa yang kita seronok, apa yang Allah seronok, kita kena seronok. So, kita kena latih jiwa kita. Pasal jiwa kita ni dikelilingi oleh syaitan yang nafsu, betul? So, kita kena latih, kena train. Kita kena terbiah jiwa hati kita. Kalau kita biar, dia hidup dengan nafsu, dia hidup dengan syaitan. 5 kan musuh. Musuh kita ni 5, tuan-tuan. Nombor 1, Nabi sebut, mukmin yang hasad. Mukmin yang sama-sama mukmin sakit hati. Oh ni jarum kau ni, oh ni jarum kau ni, oh ni hasud oh ni laga kau ni. Ni musuh nombor 1. Bukan musuh nombor 3, nombor 4. Nombor 1. Sama-sama Islam yang dengki, hasad. Boleh? Nombor 2. Nabi sebut munafik. Yang membenci. Masih lagi Islam. Zahirnya masih lagi Islam. Nombor 2 munafik. Tuan-tuan. Kat IC tulis Islam. Nombor 3 baru duduk kafir yang memerangi. Kafir yang memerangi. Nombor 3. Kafir duduk nombor 3. Tuan-tuan, Melayu buka kedai berniaga. Siapa yang santau?
Melayu. Betul tak betul? Tak bagi nampak kedai. Nampak kedai tutup manjang, padahal orang tu menega. Betul tak betul? Melayu, tuan-tuan. Black Magic ni Arab champion, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terkejut. Arab champion Black Magic. Santau-santau ni Arab champion. Betul ke tak betul? Rasulullah kena santau. Rasulullah SAW kena santau. Betul tak betul? Turunnya Al-Falaq. Turunnya An-Nas. Sebab nak rawat santau Rasulullah. Yahudi tu simpul dengan 11 simpulan. 2 surah ni kan 11 ayat. Maka 2 malaikat, bukan Jibril, 2 malaikat turun ujung kepala Nabi dengan ujung kaki Nabi. Baca 1 ayat, terbuka simpulan. Baca sampai 11. Simpulan tu, kalau kita hari ni macam bunjuk tu lah. Dia bukan bunjuk adabi tu boleh makan. Macam gitulah. Tapi ini cerita betul. Almarhumah Mak Ana kena dulu. Macam tu juga. Sebiji macam tu. Dia buang bunjuk tu dalam telaga kami. Telaga rumah kami di Kelantan. Dia buat tu untuk, dia tuju tu nak tuju kepada nenek Ana. Tapi kena pada Mak Ana. Dan kebetulan almarhum Datuk Ana ni, dia mengaji pondok, dia pandai sikit-sikit bab ni. Dia pergi tengok dalam telaga. Ada betul. Mak Ana banyak hari terbaring. Berbelah-belah hari terbaring, tak bangun langsung. Jadi Rasulullah kena lebih kurang begitu lah. Boleh faham lebih kurang begitu. Ini nak kira santau. Zaman Nabi dah ada dah. Nabi kena. Tuan-tuan tengok asbabun nuzul 2 surah tu. Al-Falaq dengan An-Nas. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, Melayu yang hasad, munafik yang membenci, kafir yang memerangi, 3. Ini semua dalam badan kita. Nafsu yang menipu daya. Setan yang menghasut. Atau nafsu yang menghasut, setan yang menipu daya. Boleh faham Ni 5 musuh. Semua duduk dalam badan. Hak duduk luarnya satu je kafir. Betul tak betul? Hak duduk luarnya satu je kafir. Yang lain semua duduk dalam badan. Nafsu dalam badan. Munafik, 2 tu lah. Yang berbentuk manusia 2 tu. Kafir dan munafik. Yang lain semua duduk dalam badan. Nafsu dalam badan. Setan dalam badan. Mukmin 3 luar. 2 dalam. Boleh faham ini tuan-tuan. Allahu Akbar walillahil hamd. So, apa yang dia sukai ialah apa yang Allah suka. Ini terbaik. Mana orang ni sentiasa dan kadang syukur pada Allah. Allah bagilah apa pun dia syukur dia pun. Sebab tu Nabi kata, ajitul lil mu'minin. Aku ni kagum dengan orang beriman. Nabi. Aku kagum sangat orang. Pasal apa? Bila Allah bagi nikmat, dia syukur, dia puji Allah. Dia dapat nikmat, dia tentu syukur tu, tentu puji Allah. Tapi bila Allah bagi dia musibah, dia sabar dan dia tetap juga puji Allah. Aku pelik orang beriman macam ni, Nabi kata. Nabi bangga, Nabi kagum tuan-tuan. Boleh Dia diuji ujian banjir ke, kematian ke, apa saja berlaku kan. Kereta dia ke, banjir, rumah atas bukit, kereta bawah, kereta tenggelam. Contoh, boleh kereta tenggelam tuan-tuan. Surut-surut, lumpur paras pintu tuan-tuan. Oh memang total loss lah. Lumpur paras pintu. Betul tak betul? Tuan-tuan. Tak apa dia, sabarlah. Alhamdulillah, Allah bagi kereta je rosak. Barang rumah semua okey. Masih puji Allah. Boleh? Orang ni Nabi kata, aku kagum orang macam ni. Iman dia mantap. Ini sebab tu Imam Ghazali dapat kategori orang macam ni, kategori terbaik. Terbaik. Boleh InsyaAllah. 9 minit dari sekarang. 8 minit. Orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makam atau tingkatan kesempurnaan tawakal dan redha sebagai sasaran akhir perjalanan hidupnya. Hidup aku tak mau cara lain, aku nak Allah redha dengan aku. Betul almarhum Tok Uni Aziz tuan-tuan, dalam kitab ada bertemu janji Allah, kitab kisah pada masyar je. Ada satu part tu kata, nikmat tertinggi adalah keredaan Allah. Dia lebih tinggi dari nikmat syurga. Kenapa? Nak masuk syurga mesti Allah redha.
Betul? Tuan-tuan, dia tak payah tunggu padang mahsyar atas dunia. Kalau Allah redha, mari masalah, jiwa kita tenang, Allah redha. Boleh faham tak? Hidup miskin, cukup-cukup makan, okey dia, Allah redha. Dia sakit teruk, tak sembuh-sembuh. Mungkin lumpuh dah puluh-puluh tahun. Sahabat anda tuan-tuan, dia kemalangan. Kawan yang dia bonceng di belakang maut, dan dia cacat kekal. Kaki dia boleh berjalan tapi macam tu. Kawan sekolah anda tuan-tuan, dia boleh terima, Allah redha. Tuan handsome, kulit putih menepok, muka macho, tapi boleh faham tak? Allah uji dia. Bila sembang dia, tak apa Ustaz, macam mana Allah dah takdir ana macam ni, Allah takdir saya macam ni Ustaz. Terimalah macam mana. Kan? Kena terima. Hidup kita kena uskan. Allah. Dia redha apa yang Allah terima walaupun dia cacat. Boleh faham tak? Setengah orang yang cacat daripada kecil betul, cacat lahir. Kan? Macam-macam lah, kaki lah, mata buta. Betul tak betul? Tuan-tuan, Allah tak bagi kita tahu. Tapi Allah bagi mereka, tingkatan mereka lebih tinggi pada kita. Bila Allah redha, jiwa mereka tenang. Bila Allah redha, pekerjaan mereka, urusan mereka mudah. Bila Allah redha, Allah boleh angkat masalah. Bila Allah redha, Allah ringankan dia untuk buat amal. Itu tanda Allah redha, Allah ringankan orang tu buat amal. Allah mudahkan dia orang tu melakukan ketaatan. Kalau payah, itu tanda Allah tak redha. Istidraj. Boleh faham tak ni? Berapa banyak tuan-tuan, rumah mereka berjiran dengan Masjid Surau, dengar azan, betul? Tapi tak sampai. Allahu Akbar. Setuju tak? Berapa ramai yang tak dengar azan, tapi dia boleh sampai Masjid Surau. Kerana dia tahu waktu solat. Betul? Ini tanda hamba yang Allah pilih untuk datang rumah dia. Ada hamba yang Allah tak pilih. Kenderaan ada. Kemudahan semua ada, tapi dia tak datang. Bila mana Nabi SAW angkat tangan doa, Ya Allah, kurniakan keislaman pada salah seorang Umar. Umar bin Hisham, siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Umar Al-Khattab. Boleh faham? Allah pilih Umar Al-Khattab. Allah tak pilih Umar bin Hisham Abu Jahal. Nampak tak nampak? Ini tuan-tuan. Boleh InsyaAllah. Sebab tu keredaan Allah adalah nikmat tertinggi. Amin. Mudah-mudahan. 5 minit dari sekarang. Kerja tengok jam je aku. Pasal dah minta lebih. Bagi lebih, lajak juga tak tahu. Okey, Masya Allah. Orang dah lah. Betapapun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan. Sunnah ingat mati. Adalah satu lagu ni sana. Macam mana? Ingat mati kan? Macam mana lagu tu? Lupa dah anda. Itu ingat. Betul kan? Dia ingat mati. Ingat. Ingatlah. Lepas tu? Tak ingatlah. Dia ada satu lagi je. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ingat tak? Tak ingat juga? Sini betul-betul baca Quran je kan? Bagus betul tuan-tuan sini. Semua mati. Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, waliullah. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni asalnya dia bukan orang yang alim lah. Bukan orang yang wara asalnya. Dia naik jadi takhta, jadi raja. Satu malam dia dengar satu suara panggil, "Wahai Ibrahim, dulu siapa raja?" "Ayah aku," dia kata. So dia bangga dengan kuasa ni. "Ayah aku." "Mana ayah kamu?" "Mati dah," dia kata. "Mati dah." "Sebelum ayah kamu raja siapa?" "Tok aku." "Mana tok kamu?" "Mati juga." Dia pun terfikir, dia pun akan mati. Itulah turning point
Ibrahim bin Adham. Sampai mereka jadi wali, tuan-tuan. Boleh faham dah? Anda matus mana? Nahwata. Nak ceritanya mati. So, mengingatkan kematian satu kebaikan. Sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun, ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingat kematian. Iaitu dengan cara menjauhi dunia, bukan tinggalkan dunia seperatus-peratus. Tapi tuan-tuan ingat satu kata-kata yang hebat dari almarhum Tok Guru Harundin rahimahullah. Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Faham tak? Tok Guru Harundin, tuan-tuan. Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Apa maksud? Kita akan meninggal, betul? Maksud tinggalkan dunia, ulama kata, dunia ni pegang di tangan, genggam. Akhirat atas kepala, agama atas kepala. Maksud letak di tempat tertinggi, dia mulia. Tapi hak pegangnya dunia. Boleh faham? Tapi bila akhirat ni agama kita nak jatuh tergugat, lepas dunia, ambil agama letak balik. Selamatkan agama. Faham? Dunia lepas tak apa. Itu maksud. Boleh? Bukanlah kita tak ambil dunia. Ini handphone dunia, betul. Bil kena bayar, lain dunia, betul. Tapi guna untuk akhirat. Itu maksud dia. Jangan tenggelam dengan dunia. Handphone. Oh, tak ingat apa. Sampai Quran pun ada dalam handphone. Itu betul-betul. Ya Rahman Qaridu wal Mangku Ayun. Boleh? Dalam Quran, dalam handphone tak ada Quran. Apa barang? Betul tak betul? Ya, lebih teruk tak gitu, tuan-tuan? Dah pencen dalam handphone, upin-ipin. Elah. Kan? Kena ada Quran dalam handphone masing-masing. Ada tak ni? Ada, alhamdulillah. Tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu. Dalam masa sebulan dua, kita akan ada kejutan. Orang Melayu kita sedang membangun satu app. InsyaAllah lebih hebat daripada Muslim Pro. Tahu Muslim Pro? Muslim Pro, tengok Quran, terjemahan, arah kiblat, waktu solat, betul? Ni orang kita buat. Akan di-launching dalam sebulan dua nanti. Dan harap nanti semua orang dalam surah ni akan install. Produk orang kita. Dan produk ni produk global. Sedang buat pendaftaran di Dubai sekarang. Boleh tak? Nama rahsia dulu. Nanti anda bagi tahu. Pasal belum dilancar. Kalau anda bagi tahu, kira macam tak jujur lah. Kerana diamanahkan untuk dirahsiakan. Dan anda pun memang tak tahu. Pasal anda pun tak tahu lagi nama apa. Boleh? Nanti install semua. Produk orang kita. Produk orang kita. Produk orang kita, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi, tepat pukul 9. So, soalnya, ingat kematian jelas dapat mengganggu ketenteramannya dan mengurangi kesenangannya. Sedangkan suatu yang merosakkan kesenangan dan kenikmatan manusia adalah sarana menuju keselamatan. Mengingat kematian, orang kata itu mundur kan. Tak maju. Kita nak advance. Tapi sedangkan mengingat kematian adalah menuju keselamatan. Kenapa? Bila ingat mati, kita akan banyak bertaubat, kita jauh pada mungkar, kita akan menjadi lebih baik taat dan akhlak. Boleh? Okey, cukup sekadar itu. InsyaAllah. Ada soalan? Tanda? Bulan depan, keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan. Semua keadaan. Hatta duk jogging pun. Tuan-tuan cuba type kematian mengejut dalam YouTube. Berlambak orang mati mengejut. Wartawan ni tengah pegang mikrofon nak buat laporan, jatuh mati. Tengah makan, jatuh mati. Tengah main bola, mati. Semalam siapa? Siapa dah dengar berita semalam? Kematian di Selangor. Ini berapa bulan? 16 Okey. Almarhum Al-Fadil Ustaz Fadil bin Hasanuddin. Tuan-tuan, usia baru 37 tahun. Jantung. Bukan COVID, jantung. Sahabat Ana. Agak rapat juga dengan Ana. Dan dia juga pernah duduk di bawah Ana dalam satu organisasi. Pernah jadi AJK Ana. Rapatlah, kira rapatlah. Cuma jarang berjumpa kan. Pasal kita COVID kan, tak boleh jumpa, duk sembang WhatsApp. Ini kematian yang mengejut. Boleh nak cerita? Meninggalkan 7 cahaya mata, tuan-tuan. Yang paling kecil 10 bulan.
Mana memang kita tahu tahun lepas isteri dia bersalin 10 bulan paling kecil. Yang besar 10 tahun. 10 ke 12 tahun yang besar. Perempuan. Allah sayu sangat tuan-tuan. Boleh faham Dan dia orang yang baik. Setakat yang anak kenal tuan-tuan, anak bagi tahu tuan, setakat anak kenal, anak saksi. Dia adalah satu manusia yang ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Tak ada nak kejar nama ke, tak ada. Tapi memang itulah yang Allah lebih sayangkan dia tuan-tuan. Semalam solat jenazah dia ramai. Kalau tuan-tuan tu masjid seksi 19, masjid Ubudiah tu masjid besar, hampir separuh. Yalah, tapi masih berjarak lah kan. Tak kisahlah. Mudah-mudahan kita pun istiqamah dengan Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jadi tuan-tuan, itulah untuk malam ni perkongsian kita. InsyaAllah kita sambung Ramadan nanti. Yang baik semua dari Allah. Salah silap kalimat ilmu ana tuan-tuan. So sebelum tutup kafaratul majlis, tuan-tuan nombor 1 umrah Disember anda dah buka pendaftaran.